Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas komitmen, usaha, dan juga dedikasi yang telah ditunjukkan oleh Anda semua kepada syarikat ini. Setiap peranan yang Anda mainkan, sama ada besar ataupun kecil, sangat bermakna kepada kejayaan organisasi kita. Hari ini saya ingin berkongsi dan juga saya ingin menerangkan satu budaya yang saya perlu dan juga kita perlu terapkan di dalam syarikat kita ini, yaitu di dalam budaya kerja. Bukan sekadar apa yang kita buat, tetapi bagaimana kita bekerja bersama setiap hari. Yang perlu saya perkenalkan terlebih dahulu adalah apakah itu budaya kerja. Seperti yang kita tahu dan juga yang kita maklum, budaya kerja kita ialah cara kita berpikir. Kemudian cara kita berkomunikasi, cara kita membuat keputusan, cara kita berinteraksi di antara satu dengan yang lain. Ia bukannya hanya tertulis di dalam polisi ataupun di dalam visi dan misi kita, tetapi hidup dalam tingkah laku harian kita di dalam syarikat ini. Sebuah organisasi boleh mempunyai strategi yang hebat dan teknologi yang canggih, tetapi tanpa budaya kerja yang sihat, kejayaan jangka panjang akan sukar untuk kita kecapi. Oleh sebab itu, saya ingin memperkenalkan dan menegaskan satu budaya yang perlu kita amalkan bersama di dalam syarikat ini, yaitu budaya kerja kolaboratif dan saling menghormati. Budaya kerja kolaboratif. Budaya kerja kolaboratif ini bermaksud kita melihat diri kita sebagai satu pasukan, bukan kumpulan individu yang bekerja secara terasing. Maksudnya di sini kita bekerja dalam satu pasukan, di dalam satu tim, di mana kita boleh terima dan memberikan idea masing-masing. Seperti yang kita tahu bahawa idea ini boleh datang daripada sesiapa sahaja. Tidak kiralah dari kalangan yang berada di bawah kita ataupun yang lebih senior daripada kita. Kita kena raikan setiap idea yang dilontarkan, yang diberikan di dalam pasukan kita. Dan di dalam sebuah organisasi ini juga, yang membentuk satu pasukan ini adalah satu jawatan itu bukanlah yang paling penting. Kerana jawatan ini dia tidak menentukan nilai pandangan. Jawatan ini hanya ada di dalam organisasi sahaja. Tetapi dalam satu-satu perbincangan untuk mencari kata sepakat, maka jawatan ini kita perlu ketepikan agar kita dapat raikan semua pendapat-pendapat kita di dalam satu pasukan. Okey. Kita tidak akan bekerja secara bersendirian. Kita memang akan bekerja di antara satu dengan yang lain. Kita akan bekerjasama di antara satu dengan yang lain agar kita dapat pertingkatkan lagi syarikat kita ini. Kepentingan saling menghormati di dalam organisasi kita bagi melaksanakan kolaboratif di antara satu dengan yang lain, iaitu perlulah mempunyai komunikasi yang berhema, perbincangan yang profesional. Bagaimana caranya? Kita mendengar pendapat orang lain, mendengar dengan terbuka. Bukannya kita mendengar tetapi kita tidak mahu memahami tentang pandangan orang lain tersebut. Walaupun kita berbeza pandangan dengan orang lain, tetapi kita tidak boleh menunjukkan perbezaan pandangan kita itu secara emosi. Kita tidak boleh terus katakan kepada mereka, aku tidak mau terima pandangan orang lain dan pandangan aku ini mesti diterima. Tidak boleh. Sekiranya ada yang begini, maka perbincangan di dalam sebuah organisasi itu tidak akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Yang seterusnya juga dalam kepentingan saling menghormati ini ialah menghargai latar belakang, pengalaman dan kepakaran rakan sekerja. Seperti yang kita maklum, di dalam organisasi kita ini ada yang bekerja telah lebih lama. Ada 15 ke 20 tahun. Ada yang mungkin baru 2-3 tahun. Ada yang baru 5 tahun. Tetapi
untuk membentuk satu organisasi yang kuat, kita perlulah menghargai latar belakangnya, pengalaman dia, dan kepakarannya tersebut. Dia pakar dalam bidang apa? Pengalamannya sampai mana? Yang itu kita kena hargai. Dan sekiranya kita orang yang paling berpengalaman, maka kita hendaklah membimbing rakan sekerja kita yang kurang berpengalaman di dalam organisasi ini. Baik, yang seterusnya yang perlu saya tekankan agar kita dapat menjadikan organisasi kita ini menjadi sebuah organisasi yang dipandang oleh masyarakat. Kita kena buat ataupun kita kena laksanakan contoh amalan dalam kerja harian. Yang pertama yaitu budaya kerja ini bukan sekadar kita perlu sekadar maklumkan, sekadar teori, tetapi kita perlu amalkan. Contohnya di dalam mesyuarat kita beri ruang kepada semua orang untuk bercakap. Jangan hanya ketua-ketua sahaja yang boleh memberikan pandangan yang diberikan peluang. Selain itu, sekiranya ada apa-apa masalah di kalangan kita semua, maka kita perlu bincang secara terbuka agar masalah-masalah yang kita hadapi ini dapat diselesaikan di dalam satu organisasi, di dalam satu pasukan kita. Baik, saya sebagai CEO ataupun sebagai seorang ketua di dalam organisasi ini, antara peranan saya yang perlu saya perhatikan, yang perlu saya laksanakan bagi memastikan kepada semua pegawai-pegawai saya yang ada pada hari ini, saya ingin menegaskan bahwa budaya yang perlu saya terapkan ini bermula daripada kepimpinan, di mana saya juga perlu mendengar sekiranya masalah-masalah daripada semua pegawai-pegawai. Kemudian saya juga perlu sebagai seorang ketua dan juga ketua-ketua yang lain menggalakkan perbincangan dua hala. Kemudian dalam perbincangan dua hala ini kita dapat saling kenali apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan sekerja kita. Maka dengan perbincangan dua hala ini pasti akan menjadikan satu persepahaman yang baik di dalam organisasi dan sekaligus akan menjadikan pekerjaan yang dilaksanakan dalam organisasi ini dapat diteruskan sehingga ke generasi-generasi yang akan datang. Kemudian yang seterusnya, sebagai seorang ketua-ketua yang telah dilantik dan juga saya sebagai seorang ketua dalam organisasi ini, saya perlulah menunjukkan contoh kepada semua pegawai-pegawai. Begitu juga dengan ketua-ketua pegawai yang lain, tunjukkan contoh sebagai seorang ketua kepada orang-orang ataupun kepada pegawai-pegawai yang berada di bawah kita. Tunjukkanlah contoh-contoh yang baik. Hindarkanlah contoh-contoh yang tidak baik. Kerana contoh-contoh yang baik ini sudah pastinya akan menjadikan rakan-rakan pegawai kita ini akan menjadikan kita sebagai contoh teladan yang baik. Sekiranya dalam organisasi kita ini sebagai seorang ketua yang memberikan contoh dan juga amalan yang tidak baik, sudah pastinya pegawai-pegawai dan juga rakan-rakan sekerja yang lain akan menganggap kita sebagai seorang ketua yang gagal dalam memimpin dan juga dalam membimbing rakan-rakan sekerja di dalam organisasi ini. Sebab itu saya perlu tekankan di dalam organisasi kita ini, di dalam syarikat kita ini, agar syarikat kita ini menjadi satu organisasi yang terbaik di dunia ini, yang terbaik di muka dan juga di masyarakat, yaitu budaya kerja dan juga saling menghormati. Budaya kerja bekerja sama di antara satu yang lain dan juga saling menghormati di antara satu dengan yang lain sudah pasti akan menjadikan suasana kerja di dalam organisasi ini tidak akan berpuak-puak, tidak akan saling memandang rendah di antara satu dengan yang lain. Saya selaku ketua mengambil berat tentang perkara ini. Di dalam syarikat kita perlulah budaya
kerja berkolaboratif di antara satu dengan yang lain, dan juga menghormati di antara satu dengan yang lain perlu diterapkan. Bukan saja untuk kebaikan diri kita sendiri, malah untuk kebaikan organisasi kita itu juga. Saya percaya bahwa dengan kita amalkan budaya seperti ini, yaitu budaya kerja kolaboratif di antara satu dengan yang lain, dan juga saling menghormati di antara pegawai atasan dan juga pegawai-pegawai bawahan, kita bukan saja dapat mencapai sasaran syarikat, malah kita juga akan dapat membina tempat kerja yang membanggakan. Sudah pastinya rekan-rekan sekerja kita yang datang ke pejabat ini akan datang ke pejabat dengan hati yang tenang, dengan hati yang suka. Sebab mereka tahu bahwa dalam syarikat ini mengamalkan budaya kerja kolaboratif yang paling terbaik dan juga budaya saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Saya juga selaku ketua kepada anda semua ini, marilah kita bergerak ke hadapan. Marilah kita sama-sama meningkatkan organisasi ini sebagai satu pasukan, sebagai satu tim, saling menyokong dan juga saling menghormati di antara satu dengan yang lain, dan saling menghargai kepada kejayaan-kejayaan yang kita kecapi. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kita perlu terapkan dalam organisasi kita ini budaya kerja kolaboratif berganding, bekerja sama di antara satu dengan yang lain, serta saling menghormati di antara satu dengan yang lain juga. Saya ingin mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada anda semua di atas komitmen dan usaha anda semua terhadap syarikat ini. Saya juga akan menantikan kejayaan yang akan kita capai bersama. Hasil daripada kita terapkan budaya kerja kolaboratif dan juga saling hormat menghormati. Sekian saja ucapan saya kepada semua rakan-rakan, kepada semua rakan-rakan pekerja. Marilah kita sama-sama menjadikan syarikat kita ini sebagai satu syarikat yang terkemuka di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.